Pada penghujung tahun 2008, Canon ada rilis satu kamera yang bagi aku begitu legendary. Dan nama kamera tu ialah 5D Mark II. Masa tu ramai orang tukar kamera kepada Canon sebab dia punya skin tone power, cantik, macam smooth. Masa tu kalau kau pakai strap merah and ada tulis 5D Mark II kat strap tu, memang bangga lah. Dan shutter dia pun bunyi macam klepes macam tu. And then yang paling menarik sekali masa tu ialah dia punya video feature dia. Dan kau boleh tengok ramai gila orang buat short film yang pakai 5D Mark II. Bagi aku 5D Mark II begitu ahead of its time. Dan kemudian pada tahun 2020, masa kita tengah pandemik, Canon release lagi satu kamera yang bagi aku personally akan jadi legendary juga, macam kamera 5D Mark II. Dan kamera tu yang kita akan review hari ini. So kamera tu ialah kamera Canon R5. Canon R5 ni mirrorless, dia ada 45 megapiksel, boleh shoot 8K 60p dan 4K 120p, dan dia punya kau boleh shoot 12 frame per second. Tapi dalam video review kali ni aku akan cakap kurang pasal spek dan aku akan lebih kepada praktikal dia. Maksud dia macam mana, apa pendapat aku bila aku gunakan kamera ni, dan macam mana aku akan gunakan dia dalam kerja aku, iaitu wedding photography. Okay, so first kali bila aku pegang kamera ialah macam mana control dia. Senang tak aku nak ubah dia punya aperture, ISO, dia punya shutter speed, basically dia punya basic setting. Betapa senangnya aku nak ubah dia. Sebab kau tahu, sebagai wedding photographer, kadang-kadang kau macam kat dalam, kejap kau kat luar, ataupun kejap gelap, kejap terang. Kadang kau nak shoot portrait, lepas tu tiba kau nak shoot group photo, ataupun ada movement. So benda tu semua memerlukan kau kontrol kamera dengan laju, dan dengan mempunyai kamera yang kau boleh kontrol dengan laju, dia akan sangat memudahkan kerja kau. So untuk R5 ni, dia ada 3 dial. Dia ada control wheel, dia ada atas ni dengan yang tepi ni. Aku tak tahu apa nama dia, tapi basically dia ada 3. Dan setiap satu dial ni boleh ubah satu untuk aperture, satu untuk ISO, dan satu juga untuk shutter speed. So maknanya kau tak perlulah tekan 2 button, macam contohnya kau tekan button ISO and then kau kena turn. Tak, dia macam semua terus je tukar. So kau boleh tukar semua sekali dengan masa yang begitu cepat. Aku rasa yang paling famous sekali Canon ni ialah dia punya control wheel ni. Yang ni. Yang ni masa first time aku pegang dulu, dalam masa aku pernah pegang 5D Mark II, aku suka gila benda lah ni. Sebab dia laju. Untuk kau scroll between gambar ataupun untuk kau tukar aperture, memang sangat laju. Dia macam kat sini je semua kan. So tak silap aku, Canon RP dia buang benda lah ni, tak ada. And so dia Canon decide untuk letak balik dalam mirrorless lineup dia. So good job lah Canon. Lepas tu lagi satu, aku personally suka button Q belakang ni. Sebab kau boleh tukar setting. Contohnya macam kau nak tukar white balance atau kau nak tukar picture style, kau tekan Q button ni and kau boleh go lagi dalam menu lah. Digital camera bagi aku benda yang paling penting sekali ialah dia punya AF speed. Maksud dia, dalam kerja aku sebagai wedding photographer, aku memerlukan speed laju. Maknanya dia boleh fokus dengan sangat laju. Dan to be honest, bagi aku Canon R5 ni serius sangat laju. Macam aku shoot anak aku lari, dia dapat track. Maksud dia macam mata, dia punya AF tu melekat je dekat mata untuk eye tracking. Okay, aku personally tak guna eye tracking. Ke face tracking aku tak pakai. Aku pakai single focus. Maknanya kat mana aku nak fokus, aku touch guna kamera aku lah. Okay, aku tahu dia macam backwards, tapi benda tu yang aku rasa reliable. Maknanya aku tak risau fokus atau tak, dan aku touch tu macam okay, confirm, hampir confirm fokus lah. Tapi bila aku pakai R5 ni, basically aku tak sentuh langsung, aku tak touch langsung untuk fokus. So betapa reliable-nya dia punya fokus. Walaupun subjek agak jauh,
tapi dia still dapat track mata ataupun muka. So, dan dia kau boleh pilih sama ada kau nak track mata manusia ataupun mata haiwan. Dengan mempunyai AF yang lebih reliable ni, aku rasa dia membuatkan kau kurang risau satu benda. Sebab kadang bila kau shoot, lepas tu kau macam tak confirm macam fokus ke tak, then kau check kamera kau kan, kau macam shoot, lepas tu kau check fokus ke tak. Kadang-kadang orang panggil chimping kan, dalam fotografi orang panggil chimping, maksudnya kau tengok belakang kamera, dan bila kau tengok belakang kamera sebenarnya kau miss apa yang ada kat depan mata kau. And dengan mempunyai AF yang lebih reliable, dia akan mengurangkan tendency kau untuk buat benda tu sebab kau lebih confident. So in a way aku rasa dia akan improve kau punya fotografi dengan mempunyai AF yang reliable macam R5 ni. Macam aku cakap first tadi, spec dia boleh shoot 12 frame per second, which is aku rasa begitu laju. So kalau kau setakat nak shoot macam setakat orang jalan ke, orang lompat ke, aku rasa kamera ni takkan ada masalah. And 12 frame per second ni kalau kau shoot mechanical. Kalau kau shoot electronic, dia boleh go up to 20 frame per second, and kau boleh straight shoot tanpa berhenti. Maknanya kau tekan je sampai 84 frame. Aku rasa banyak gila 84 frame within berapa second? 3 second kau shoot 84 frame. So kalau kau aku tak tahu apa pasal ada satu orang yang akan guna lebih daripada 84 frame untuk shoot, dan kalau kau memerlukan lebih daripada tu, aku tak tahu apa masalah. Sebab aku rasa even 12 pun dah cukup banyak per second. So mungkin orang yang macam shoot sport ataupun shoot burung akan sangat suka dengan feature ni ya. And then Canon ni memang sangat, bagi aku Canon satu kamera yang popular dengan dia punya skin tone ataupun popular dengan dia punya colour science. Sebab even daripada zaman dulu pun, kalau bukanlah zaman dulu sangat, maknanya daripada zaman aku memula start pegang kamera dulu, lebih kurang tahun 2007 macam tu, and then 2008 5D Mark II keluar, and then 5D Mark II punya colour ni memang special. Maksud dia bila orang shoot ataupun orang letak gambar daripada Mark II ni, 5D Mark II ni, orang tahu okay ni colour Canon, ni colour brand lain, ni colour brand lain. Dan biasanya colour yang paling popular sekali masa tu ialah colour Canon lah. Sebab dia cantik, sebab dia soft semua kan. Tapi dia terpulang kepada individu. Ada orang suka yang colour lebih warm, ada orang suka yang colour macam magenta bluish, ada orang suka yang macam greenish. Itu depends on individual. And then aku juga ada buat test shot dengan kamera ni untuk shoot macam backlight, and then aku tengok macam mana dia punya macam mana dia read colour. Sebab kadang-kadang ada kamera yang macam bila kau shoot backlight, kulit muka jadi macam kelabu. Ataupun sebab kita orang shoot dekat outdoor, biasanya akan ada keluar colour macam green tint. Tapi aku tak tahu macam mana Canon buat. Mungkin dia proses colour dengan cara berbeza, dia punya sensor proses colour dengan cara berbeza, dia preserve skin tone, so ataupun dia preserve colour keseluruhan. So aku rasa tak kira lah taste kau macam mana, tapi yang paling penting ialah ability sensor atau ability kamera tu untuk preserve surrounding dan juga membuatkan colour tu nampak as natural as possible. And then bila aku shoot dekat luar juga, aku shoot dekat panas terik lah. Maksud dia macam terik, dan biasanya waktu terik kadang-kadang aku tak nampak pun apa yang ada dekat skrin ni, sebab dia tak cukup terang kan. So aku perlu gunakan ni untuk nampak apa yang aku shoot. Tapi dalam case ni, bila aku shoot, aku tak memerlukan untuk guna benda ni pun. Aku cuma tengok kat sini dan aku still nampak apa yang aku shoot dan apa yang aku fokus. Okay, dia 3.2 inch dengan 2.1 million dots. To be honest, 2.1 million dots tu aku pun tak faham apa maksud dia. Tapi yang penting bila aku tengok dia clear and cantik. Dan sejujurnya, okay, aku tak adalah banyak sangat tengok kamera orang atau pinjam ataupun test review sesuatu. Tapi untuk range ni aku rasa dia punya screen memang paling clear sekali aku pernah tengok setakat ni. Memang cun. Untuk video feature,
kamera ni bagi sesiapa yang shoot video, dia boleh shoot 8K 60p and then dia boleh shoot 4K 120p. Bagi aku power lah. And okay, kegunaan kau shoot 4K ataupun kau shoot resolution besar ni sebab kadang-kadang contohnya kau pakai 2 cam kan. So bila kau pakai 2 cam, contohnya mula kau ambil daripada shot ni, lepas tu kau cut ke kamera ni, and then bila kau cut balik ke kamera ni, kau boleh crop shot yang tu. So nampak macam kau pakai 3 cam. And then 8K juga bagi aku sebenarnya macam overkill untuk kamera ni. Untuk masa zaman sekarang ni, tahun sekarang ni, dia macam overkill. Tapi mungkin macam Canon punya statement macam, oh, kamera ni future proof. Maksud dia boleh pakai untuk jangka masa yang panjang. Mungkin 8K ni akan jadi satu benda yang normal macam 4K, walaupun tak ramai juga pakai 4K, tapi 8K ni jadi macam normal untuk semua benda. So Canon dah ready dah. Maknanya kamera dia boleh shoot 8K internal pakai SD card kan. So power lah. Jadi tu persoalan yang terpaling penting sekali dalam kamera ni ialah berapa ringgit harga dia. Okey, harga dia 15,000 plus. Maksud dia 15,000 lebih lah. Dan untuk body saja. Masuk lens aku tak tahu berapa ringgit, tapi body saja 15,000. Dan bagi aku untuk price range ni mungkin bukan untuk kamera yang permulaan. Maksud dia kalau first kamera kau, mungkin kalau kau banyak duit atau bapak kau banyak duit, mungkin kau akan gunakan kamera ni. Kalau kau memang profesional dan kau memerlukan feature-feature yang ada dalam kamera ni, so aku rasa 15,000 ni satu investment yang bagus. Sebab setakat aku pakai, dia memang kamera yang boleh pakai lama. Maksud dia akan relevan untuk jangka masa panjang. Basically dia future proof. Jadi tak kira lah sama ada kau wedding photographer ke, atau kau sport photographer, atau kau wartawan ke, ataupun kau suka shoot burung. Tapi kalau kau rasa kau memerlukan feature yang ada dalam kamera ni, yang macam aku cakap tadi, kamera ni aku rasa satu investment yang bagus. Dan serius aku sendiri pun rasa nak pakai kamera ni setelah aku test. Seminggu aku test, aku rasa macam okay, kamera ni best. Serius. Dan kalau harga dia dalam bajet aku, memang aku dah beli. Tapi itulah, dia way over bajet aku. Aku rasa kamera ni memang relevan dan satu investment yang sangat berbaloi. Itu saja untuk review kali ni. Dan kalau suka boleh like video ni, subscribe dan share.